Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk penggunaan kecerdasan buatan pelajar Kolej Komuniti Kemaman. Untuk makluman semua, Kolej Komuniti Kemaman merupakan sebuah institusi pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Sebelum tu saya ingin memperkenalkan tim kertas kajian ini. Yang pertamanya Dr. Saifuddin Anwar dari Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin Dengun Terengganu. Yang keduanya Encik Muhammad Syukuri Muda dari Kolej Komuniti Kemaman, iaitu saya sendiri selaku pembentang pada kali ini. Dan yang ketiganya Profesor Dr. Azman Cikmat dari Universiti Teknologi Mara UiTM Kampus Dengun Terengganu. Skop pembentangan saya merangkumi yang pertamanya pendahuluan, diikuti dengan penyataan masalah, objektif kajian, reka bentuk kajian, hasil dan perbahasan dan akhirnya ialah rumusan. Sebagai pendahuluan, umum mengetahui bahawa dunia pendidikan hari ini menuntut pelajar kepada suatu perubahan dan cabaran baru yang seiring dengan perkembangan teknologi semasa. Institusi TVET, terutamanya Kolej Komuniti, juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan pelbagai pendekatan yang efektif dalam pengajaran dan pembelajaran untuk dimanfaatkan oleh para pelajar. Penggunaan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, khususnya melalui aplikasi ChatGPT, dilihat dapat membantu pelajar menangani cabaran dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran pengaturcaraan komputer. Dan juga di samping itu, pelajar dengan penggunaan aplikasi ini, pelajar akan mendapat maklum balas dan penyelesaian segera mengenai segala permasalahan yang melibatkan isu-isu pembelajaran yang dihadapi oleh para pelajar. Seterusnya, saya pergi kepada penyataan masalah. Hasil pemerhatian dan juga pemantauan, dilihat penggunaan ChatGPT di kalangan pelajar menyebabkan pelajar hilang fokus dalam pembelajaran berbentuk kolaborasi. Yang keduanya, pembelajaran kolaborasi dilihat memberi ruang kepada diskriminasi di antara pelajar yang lemah dan juga pelajar yang sederhana. Yang ketiganya, aplikasi ChatGPT juga dilihat menyebabkan motivasi pelajar terjejas terhadap pembelajaran konvensional. Dan yang keempat, aplikasi ChatGPT dianggap menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai aspek-aspek asas pengaturcaraan. Objektif kajian ini menjurus kepada 3 isu. Yang pertama iaitu mengkaji tahap pemikiran komputasi pelajar. Yang keduanya mengkaji tahap pembelajaran kendiri pelajar. Dan yang ketiganya ialah mengkaji tahap motivasi pelajar. Seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Kaedah kajian ini berbentuk kuantitatif. Responden ataupun sampling kajian ini melibatkan 67 pelajar dari Kolej Komuniti Kemaman yang sedang mengikuti program Sijil Sistem Komputer dan Rangkaian SSK. Pemilihan responden ini berdasarkan kepada situasi mereka yang berada di peringkat awal dalam fasa pengaturcaraan Java menggunakan aplikasi Object Oriented Programming. Instrumen kajian menggunakan soal selidik yang mana bagi objektif yang pertama iaitu pemikiran komputasi, soal selidik dibangunkan dengan 5 tahap skala Likert berdasarkan teori kajian Tauno dan Margus 2020. Bagi objektif kedua, pembelajaran kendiri, 7
tahap skala Likert dibangunkan dalam soal sidik berdasarkan teori kajian Serving Long 2020. Manakala bagi objektif yang ketiga, tahap motivasi pelajar, soal sidik dibangunkan dengan 6 tahap skala Likert berdasarkan teori kajian Jacob et al. 2020. Dua kumpulan pelajar dibentuk secara rawak mewakili kumpulan eksperimen yang menggunakan ChatGPT, manakala kumpulan kawalan tanpa penggunaan ChatGPT. Analisis data menggunakan SPSS versi 21.0, yang mana analisis dilaksanakan mengikut reka bentuk eksperimen ujian pra dan ujian pasca dengan membandingkan skor pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang diperolehi dari skala sebelum dan selepas eksperimen. Kemudian, ujian ANCOVA perlu dilaksanakan bagi melihat perbezaan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas di samping melihat bentuk perbezaan ini. Berikutnya kita pergi kepada hasil dan perbahasan kajian. Bagi menjawab objektif pertama kajian, iaitu mengukur tahap pemikiran komputasi pelajar, jadual 1 menunjukkan hasil analisis deskriptif umum yang dilaksanakan mengikut reka bentuk eksperimen ujian pra dan ujian pasca dengan membandingkan skor pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan yang diperolehi dari skala sebelum dan selepas eksperimen. Namun untuk menjawab secara tuntas objektif pertama kajian, ujian ANCOVA perlu dijalankan untuk melihat perbezaan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah bebas di samping melihat bentuk perbezaan ini. Hasil analisis ujian ANCOVA boleh dilihat dalam jadual 2 di bawah. Secara keseluruhannya, objektif pertama kajian telah dijawab, iaitu kesemua markah ujian pasca item konstruk pemikiran komputasi kumpulan eksperimen yang melaksanakan ujian dengan panduan ChatGPT adalah signifikan lebih tinggi berbanding markah ujian kumpulan kawalan, dengan perbezaan paling tinggi adalah untuk item kreativiti, sementara yang paling rendah adalah untuk item kerjasama dan pemikiran kritis. Hal ini selari dengan kajian Maulik 2023 yang mendapati bahawa kemahiran pemikiran komputasi pelajar yang menggunakan kecerdasan buatan adalah lebih tinggi berbanding dengan mereka yang menggunakan sistem penjadualan konvensional. Bagi objektif yang kedua, iaitu mengkaji tahap pembelajaran kendiri pelajar, boleh dilihat pada jadual yang ketiga, iaitu analisis deskriptif tahap pembelajaran kendiri pelajar. Secara umumnya dapat dilihat bahawa bacaan kesemua item boleh ubah skor ujian pasca kumpulan eksperimen mempunyai bacaan min yang lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Hal ini menunjukkan bahawa kecerdasan buatan mempunyai kesan langsung kepada tahap pembelajaran kendiri pelajar. Walau bagaimanapun, untuk melihat tahap perbezaan antara skor item, jadual 4 di bawah perlu dirujuk dan dibaca secara bersama. Objektif kedua berjaya dijawab dengan hasil analisis menunjukkan penggunaan ChatGPT secara signifikan meningkatkan pembelajaran kendiri pelajar dalam pengaturcaraan. Kesediaan kod dan penyelesaian ralat yang disediakan oleh sokongan AI meningkatkan pembelajaran kendiri pelajar dalam kumpulan eksperimen dan motivasi mereka terhadap pengaturcaraan meningkat secara signifikan berbanding dengan pelajar dalam kumpulan kawalan. Hal ini selari dengan kajian Lilly et al. 2023 yang menegaskan keupayaan kecerdasan buatan dalam institusi perguruan tinggi telah terbukti memberi kesan positif terhadap pembelajaran kendiri dalam prestasi pembelajaran. Begitu juga dapatan P. Ling et al. 2021 yang mendedahkan bahawa keupayaan kecerdasan buatan secara langsung memberi kesan terhadap pembelajaran kendiri pelajar institusi.
Seterusnya bagi menjawab objektif yang ketiga iaitu tahap motivasi pelajar. Jadual 5 di atas menunjukkan prestasi pelajar dalam menjawab ujian pra adalah agak sekata dan saksama merentas semua kumpulan. Namun untuk mengetahui lebih mendalam tentang tahap perbezaan setiap ujian, analisis lanjut perlu dilaksana dan dibaca bersama dengan jadual 6 berikut. Secara keseluruhannya, objektif ketiga ini berjaya dijawab dengan hasil analisis yang mendapati bahawa penggunaan ChatGPT secara signifikan meningkatkan motivasi pelajar. Perkara ini sedari dengan dapatan Boskert tahun 2020 yang mendapati penghasilan video peribadi yang dibantu oleh AI secara signifikan meningkatkan prestasi pembelajaran dan pelibatan pelajar khusus multimedia dengan tahap motivasi yang sederhana. Berdasarkan hasil ini, boleh dinyatakan bahawa penggunaan alat AI seperti ChatGPT adalah berkesan dalam meningkatkan motivasi diri pelajar terhadap kursus pengaturcaraan. Manakala kajian Johinke et al. Tahun 2023 pula menunjukkan bahawa penggunaan chatbot berasaskan kecerdasan buatan dalam proses penulisan laporan khusus kesihatan awam dapat meningkatkan prestasi akademik pelajar, keberkesanan diri, sikap positif terhadap pembelajaran dan motivasi. Kemudian akhirnya rumusan, semua objektif kajian berjaya dijawab. Yang pertama, penggunaan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ini, khususnya aplikasi ChatGPT secara signifikan meningkatkan kemahiran pemikiran komputasi, pembelajaran kendiri dan motivasi pelajar. Yang kedua, terdapat beberapa sub-item berkaitan dengan motivasi pelajar didapati kurang memberi kesan signifikan dalam meningkatkan motivasi pelajar, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang mencabar dalam kehidupan. Rumusannya sebagai sayanan pengkaji, yang pertamanya kepelbagaian strategi motivasi bagi memastikan motivasi pelajar kekal tinggi dalam menghadapi tugasan yang mencabar. Yang keduanya, pelajar perlu didedahkan dengan faedah yang optimum dari kecerdasan buatan ini. Jadi itu saja pembentangan kertas kajian saya. Sekian, terima kasih.